Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Ustaz doakan agar kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. InsyaAllah pada sesi video kali ini, Ustaz akan menerangkan berkenaan format peperiksaan SPM KSSM bagi tahun 2021. Untuk maklumat semua, bagi Kertas Pendidikan Islam kod 1223, terdapat perubahan format peperiksaan SPM berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Sebelum itu, pastikan semua sudah mendapat modul PDPR yang telah disediakan. Murid-murid boleh merujuk pada halaman yang berkaitan dengan format baharu SPM 2021. Semua sudah bersedia? Jika sudah bersedia, mari kita lihat slide seterusnya. Baiklah murid-murid, di dalam paparan ini merupakan format baru SPM bagi tahun 2021. Anda boleh rujuk dalam modul yang telah dibekalkan berkaitan dengan format baharu SPM 2021. Cara ringkasnya, bagi mata pelajaran Pendidikan Islam kod 1223 masih mengekalkan dua kertas penilaian, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Cuma di sini, jika murid-murid lihat pada bahagian jenis instrumen, hanya kertas 1 sahaja yang dilaksanakan secara bertulis. Manakala untuk kertas 2, akan dilaksanakan secara lisan. Tapi untuk video kali ini, Ustaz hanya akan fokus kepada penerangan ringkas untuk kertas 2 sahaja. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik murid, kertas 2 Pendidikan Islam kod 1223 Palang 2 mulai tahun ini akan dilaksanakan secara lisan, yang mana guru-guru yang mengajar anda akan mentaksir ujian ini dengan menggunakan soalan-soalan yang akan disediakan oleh lembaga peperiksaan. Ujian tilawah dan hafazan Al-Quran, bacaan hadis atau ringkasnya selepas ini dikenali sebagai UTQH. Ya, UTQH. Akan dilaksanakan bermula bulan April hingga bulan Jun pada tahun semasa. Jadi sebelum itu, guru-guru anda boleh melakukan ujian lisan di dalam kelas ataupun buat masa sekarang menggunakan kaedah rakaman suara untuk diperbaiki bacaan dan hafazan sebelum tarikh ujian sebenar dilaksanakan. Jadi diharapkan semua calon SPM 2021 sudah boleh bersedia sama ada dari segi bacaan tilawah, hafazan ayat-ayat pilihan dan bacaan hadis. Seterusnya, jika murid-murid melihat pada paparan slide, ini merupakan bahagian-bahagian soalan dan peruntukan markah yang ditetapkan dalam UTQH. Baik, yang pertama, bahagian A, tilawah Al-Quran, mencakupi 50 markah. Bahagian B, hafazan, mencakupi 30 markah. Bahagian C, membaca hadis, mencakupi 20 markah. Jadi semuanya sekali 100 markah untuk kertas 2. Ustaz harap semua jelas dengan penerangan setakat ini. Sekiranya masih kurang faham, anda boleh merujuk kepada guru subjek masing-masing ya. Sekarang kita pergi ke paparan seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk bahagian tilawah, anda akan diuji berdasarkan ayat-ayat tilawah yang terdapat dalam buku teks sahaja. Dan ayat-ayat yang bakal diuji adalah ayat-ayat tilawah di tingkatan 4 dan juga 5 sahaja. Seterusnya, perkara yang dinilai dalam bahagian ini secara ringkasnya ialah
Yang pertama, dari segi bacaan. Yang kedua, dari segi tajwid. Yang ketiga, dari segi kefasihan. Untuk lebih jelas, murid boleh melihat di dalam modul yang telah dibekalkan. Jelas setakat ini? Kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Untuk bahagian hafazan, calon-calon akan diuji dengan ayat-ayat hafazan yang merangkumi ayat-ayat tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ada berapa ayat? Ya, ada 4 ayat sahaja. Iaitu, yang pertama ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am. Yang kedua ayat 101 hingga 110 surah Al-Kahfi. Yang ketiga ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah. Dan yang keempat ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr. Jadi kat sini ada 2 ayat hafazan tingkatan 4 dan 2 ayat hafazan tingkatan 5. Jadi Ustaz cadangkan, mulai sekarang murid-murid sudah boleh menghafaz ayat tingkatan 5 dan dalam masa yang sama memantapkan ayat hafazan di tingkatan 4. Seterusnya, perkara yang dinilai dalam bahagian ini ada 2. Yang pertama, hafaz dan lancar. Yang kedua, tajwid. Baik. Seterusnya, kita pergi ke slide yang lain. Baiklah murid-murid, untuk bahagian hadis, teks hadis yang bakal ditanya akan diambil dari buku teks tingkatan 4 atau tingkatan 5 sahaja. Jadi kalau murid-murid fasih dalam bacaan Al-Quran, bahagian ini sebenarnya tidak menjadi masalah bagi calon untuk mendapat skor markah yang baik. Perkara yang dinilai hanyalah kemampuan calon untuk membaca petikan teks hadis dengan lancar. Itu sahaja. Mudah bukan? Jadi Ustaz harapkan pelajar boleh bersedia daripada sekarang. Alhamdulillah, setakat ini sahaja penerangan daripada Ustaz. Diharapkan anda semua faham dan yang paling penting, anda semua sudah boleh bersedia dari awal. Kerana bagi Ustaz, UTQH ini dapat membantu calon SPM untuk mendapat skor yang baik bagi kertas peringkat Islam nanti. Bertemu lagi pada sesi yang lain insya-Allah. Jumpa lagi. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.